Baik, sampai muka surat yang ke-11. Ini suatu tampil pada menyatakan kelebihan segala isteri yang mengikut bagi suaminya. Habis dah cerita bab isteri dan akal pada suami ni, habis dah. Dulu bab-bab tu isteri dengar dia pun pedih, panas telinga. Pedih telinga dengar. Start malam ni dia seronok. Kelebihan isteri-isteri yang taat pada suami. Baik, ketahuilah olehmu bahawa sesungguhnya wajiblah atas segala perempuan mengikut perintah suaminya, selagi mana perintahnya tidak membawa kepada maksiat. Wajib ikut. Nak kata apa? Wajib. Selagi mana perintah tu bukan maksiat. Pak, balik pukul 8. Balik sebelum pukul 8 baliklah. Pak, raya puasa ni tak payah balik rumah Pak. Balik rumah abang. Mana haji abang? Ni bukan haji kita suami ni. Ni masalah taat. Abang tak nak balik, kita balik rumah abang. Itu rumah Pak ni lah. Rumah Pak raya haji ni. Sekarang kita buat undang-undang. Raya puasa tahun ini balik rumah abang. Raya haji tahun ini balik rumah Pak. Raya haji tahun depan balik rumah Pak. Raya puasa tahun depan balik rumah abang. Suami cakap macam tu, isteri menung. Pening isteri ni. Jadi tuan-tuan, selagi mana tidak membawa kepada maksiat. Tapi kalau perintah suami dia kata, buka tudung. Abang tak gemar tengok kamu bertudung. Malu. Kawan-kawan abang semua isteri dia open. Kamu je tutup. Abang malu tau. Macam kampung je kamu. Nak taat tak taat. Nak taat tak taat. Jangan taat. Pasal perintah suami ni maksiat. Abang suruh saya ke, abang paksa saya ke suruh buka tudung, sama sekali saya takkan buka abang. Sebab saya taat kepada Allah lebih daripada abang. Saya sayang pada Allah lebih saya sayang daripada abang lagi. Kamu isteri abang, memang saya isteri abang, tapi saya makhluk Allah. Dan tiada harus perempuan itu menyalah yang akan suruh suaminya atau tegak. Kerana berkahwin itu satu bahagi daripada beberapa sebab yang menjadikan kehambaan seseorang. Jangan bantah. Isteri senang je jadi isteri ni tuan-tuan. Buat cakap, ikut cakap suami, senang. Orang yang paling senang masuk syurga, isteri. Taat pada Allah, taat pada Rasul, taat pada suami. Clear, syurga. Kita ni orang laki-laki kena sembahyang Jumaat, kena sembahyang jemaah, kena cari rezeki, kena perang. Semua orang laki-laki kena buat. Perempuan tak masuk syurga dengan sebab taat pada Allah, taat pada Rasul, taat pada suami. Suami kata buat. Pak, ikan ni goreng ya. Tak goreng. Abang kalau kita masak macam masak campur dengan sumbat pun sebab. Kita bubur kelapa ke kunyit ke, kan jadi payah. Orang dah kata dah, sotong ni kamu goreng sudah lah. Kalau kita masak sambal tomat, kan jadi payah balik. Sebenarnya jadi isteri ni lah yang paling senang. Kamu jangan keluar rumah. Abang nak pergi kursus di Langkawi ni 2 minggu. Jangan keluar rumah. Terus keluar rumah dulu. Malaikat kalau rumah kebakar. Ya, jangan tak keluar pula. Bomba je dah panggil encik, keluar encik. Tak apalah, kata syahid. Syahid apa? Itu bunuh diri nama dia. Baik. Dan kata dia lagi, kahwin itu menjadilah isterinya macam hamba. Macam, bukan jadi hamba. Macam lain, hamba lain. Macam hamba lain. Demikianlah disebut oleh Imam Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin. Baik, kita tengok kelebihan isteri yang pertama. Yang pertama, kelebihan isteri ialah masuklah ia di dalam syurga. Awal-awal sekali. Seperti mana sabda Nabi? Apabila isteri itu mengerjakan sembahyang 5 waktu, puasa Ramadan, memelihara kemaluan, mengikut kepada suaminya, dan dikatalah kepada isteri tadi, masuklah oleh kamu mana-mana syurga, mana-mana pintu yang kamu nak masuk daripada mana-mana syurga. Nak masuk ke mana? Silakan. Sekarang tuan-tuan ada RM2, ada RM100,
Ada 1,000, ada 10,000. Pilihlah kak nak ambil yang mana. Agak-agak kak nak ambil yang mana. RM1, 100, 1,000 atau 10,000. Mesti 10,000. Kalau Nabi kata, masuklah syurga mana-mana pintu yang kamu nak masuk. Takkan tuan-tuan nak masuk pintu paling bawah. Mesti masuk pintu yang paling tinggi sekali. Leceh laki-laki ambil RM1. Kenapa kat ambil 10,000? Tak apa, RM1 pun tak apa, dah cukup lah. Tak, dia mesti ambil 10,000. Begitulah mana-mana isteri yang buat 4 benda ni. Yang pertama, semayang 5 waktu. Jangan miss. Akak-akak balik lantir tu, jangan miss semayang. Melainkan uzur. Semayang tepat pada waktu. Jangan lanjut-lanjut masa. Jangan lengah-lengahkan semayang. Jangan tak betul semayang. Semayang betul-betul. Sebab apa semayang daripada awal sekali? Sebab semayang orang perempuan lebih susah daripada semayang laki-laki. Rambut sehelai pun tak boleh nampak. Orang laki-laki lantaklah rambut macam mana pun. Jangan rambut depan dahi sudah. Perempuan rambut selai pun tak boleh. Tengah-tengah semayang terjuntai rambut. Ni rambut siapa pula ni? Bukan dia rambut dia. Susah orang perempuan semayang. Cuba tengok demo. Anak telekung. Pak telekung. Adik telekung. Semuanya. Orang laki-laki telekung apa? Baju singlet di semayang. T-shirt je. Kain pelekat. Singlet pagoda. Relax. Cuba orang perempuan pakai singlet semayang. Mereka tak ada aircon semayang. Berpeluh. Kita laki-laki semua. Orang perempuan bila main semayang di masjid, bawa anak. Orang laki-laki bawa masjid, bawa apa? Anak kunci. 3 anak ikut mak. Dia ikut. Anak kunci ikut bapak naik ke atas. Pergi ikut mak. Bapak sini. Semua ikut mak. Nak kencing mak. Nak berak mak. Budak-budak balik langsing. Bila mak semayang, budak kecil tu tarik telekung mak. Mama menangis. Ada dia tarik kabel kat bapak dia? Tak ada. Bapak relax. Asal aku. Dia bunyi anak nangis. Yang mak ni susah hati. Ni mana semayang nak tarik telekung. Mana nak pegang telekung. Mana nak baca. Lah mak buat isyarat pada anak. Anak buat isyarat pada mak dia. Apa syut-syut. Sebab tu semayang orang perempuan ni, ya Allah. Kadang-kadang semayang mak duduk tahiyat awal, anak duduk atas riba. Saya tak tahulah kalau tuan-tuan semayang anak memang rangkap duduk atas riba. Berapa ramai? Sebab tu semayang orang perempuan payah daripada semayang laki-laki. Yang kedua, puasa. Mana lebih susah? Mana yang lebih teruk puasa? Suami atau isteri? Suami lah teruk. Puasa. Tidur. Letih sungguh bapak kamu ya. Tidur daripada lepas subuh sampai zuhur. Sudah zuhur kedua, ya Allah, ngantuk betul. Allah, semayang zuhur. Tidur atas jadah lepas semayang sampai pukul 6. Allah, dah petang rupanya, semayang lagi. Allah, pukul 7 pergi pasar Ramadan. Pukul 7.30 buka. Sekarang ni tak tahulah pohon. Puasa pun macam tak puasa dah sekarang. Tak ada letih langsung. Nak letih apa? Hang tidur lepas subuh ke asar. Orang perempuan cuba tengok. Sahur dia bangkit. Pukul 4, seawal 4. Tontang dia dapur. Sekejap bunyi sambal. Sekejap bunyi ikan goreng. Sekejap bunyi pecah gelas. Tontang pecah gelas. Ya Allah. Suami buat apa? Allahu Akbar. Saat lagi lepas sahur, suami start motor pergi masjid. Semayang subuh. Isteri buat apa? Basuh pinggan. Basuh kain. Kemas rumah. Pagi sikit, pergi market. Sidai kain. Hantar anak. Ambil anak sekolah. Pukul 3, siang masak ikan pula. Masak nasi pula. Ni dia. Sebab tu Allah kata, Nabi kata, perempuan syurga nombor 2 kalau dia puasa elok. Memang dapat. Lepas buka puasa tu, apa istilah? Kadang-kadang tengah buka puasa, suami tanya, sambal ke sambal? Awak kena tahu, abang tak ada sambal tak makan.
Isteri tengah makan 2 suap buka puasa, tumbuk sampai. Apa ni suami? Dia tumbuk sampai. Aku rasa macam buka laki aku je. Tuan-tuan, janganlah minta benda yang tak ada. Kita ni selalu tanya, benda tak ada. Sampai tak ada sampai. Ini ikan ni ada, udang ni ada, makanlah. Kenapa duk cari benda yang tak ada? Tak usah cari benda tak ada. Mana ikan masinnya? Ni ikan goreng ada. Cuba kita bagi senang hidup. Tapi kadang-kadang tak tanya pun salah juga. Dah habis basuh tangan semua. Ya Allah, abang kari tak angkat. Oh, ada kari ke? Abang pun satu tak tanya. Ya Allah, tak juga. Hari itu aku tanya pun marah. Baik, yang ketiga, menjaga faraj. Menjaga kemaluan. Jangan duduk zina dengan orang lain. Jangan gatal zina dengan orang lain. Ini insya-Allah orang perempuan. Isteri kita nikah, lepas-lepas kahwin nikah sombong, ya amat. Dengan jantan tak menyembah. Dengan jantan-jantan laki-laki ke apa ke dah jadi isteri orang, tak boleh gurau orang. Oh, bagus dengan isteri ni. Dulu betul tampar juga, lepas-lepas kahwin saja clear. Terus dia jaga kesopanan sebagai seorang isteri. Yang keempat, kata Nabi, taat kepada suami. Dalam 3 benda ni isteri boleh buat. Mai yang nombor 4 ni masalah ni, taat kepada suami ni. Yang inilah cabaran untuk orang perempuan. Nak taat apa ustaz? Gaji dia murah pada gaji saya. Nak taat apa ustaz? Dia tu rendah pada saya. Itu yang saya sebut pada bulan lepas. Seorang suami mengadu pada saya, isteri dia memandang rendah pada saya. Saya terasa ustaz, isteri saya memandang rendah pada saya. Memang dia rendah semua. Isteri dia tengok macam tu. Abang, dia dah apa? Memang dia rendah. Nak buat macam mana? Walaupun suami kita rendah sungguh, jangan pandang rendah pada dia. Kadang-kadang kita tengok dia naik motor tu macam seorang isteri dia. Bila kita potong isteri dia, rupa suami tu buat motor. Jangan kita hina suami kita macam itu. Taat kepada dia, kata Rasulullah, masuklah mana-mana pintu syurga yang kamu nak masuk. Subhanallah, seronoknya tuan-tuan. Baik, dan lagi cetera Ummu Salamah radhiyallahu anha. Mana-mana perempuan yang mati padahal suami redha kepadanya, nescaya masuklah ia ke dalam syurga. Memang redha lah ustaz, boleh dia kahwin lain. Bukan tuan-tuan. Bukan maksud macam itu. Redha di sini maknanya, isteri saya tak ada salah apa dengan saya ustaz. Bila isteri dia mati, dia kata kat isteri dia, apa? Abang redha dengan kamu. Kamu tak ada salah apa dengan abang. Selama ni kamu yang jaga mak itu abang. Selama bertahun-tahun kamulah yang jaga anak abang. Kamulah yang jaga rumah. Abang halalkan makan minum. Abang maafkan segala dosa-dosa kamu pak. Isteri yang macam ni tuan-tuan, syurga tempatnya. Macam mana nak dapat suami redha macam itu? Isteri kena baik dengan suami dia. Bukan cakap masuk syurga. Kalau kita nak mudah bersalin pun, taat dengan suami. Banyak orang perempuan bila nak bersalin, makan jus kurma. Makan ubat, tak nak bagi sakit bila bersalin. Makan ubat supaya terbuka bila nak bersalin. Tapi dia lupa untuk minta keredaan suami dia sebelum dia bersalin. Apa salah kita suami-suami ni tuan-tuan, yang mana isteri nak bersalin? Ketika dia masuk dalam bilik salin, sebelum dia pergi masuk dalam bilik salin, ataupun kita teman dia dalam bilik salin, kita pegang tangan dia, pegang kepala dia. Abang maafkan kamu, abang halalkan makan minum kamu, abang redha pada kamu. Mudah-mudahan kamu boleh bersalin dengan mudah. Keredaan inilah yang membantu isteri, memudahkan dia ketika dia bersalin. Baik, dan lagi sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebaik-baik suami daripada umatku ialah yang terlebih baik bagi isteri mereka. Tuan-tuan nak kenal tak siapa yang paling baik di kalangan tuan-tuan? Nabi sebut, orang yang paling baik di kalangan tuan-tuan ialah orang yang paling baik dengan isteri. Jangan kata ustaz tu baik. Jangan kata ustaz tu baik dengan isteri dia. Belum tentu lagi. Jangan kata ustaz tu baik kalau dia jahat dengan isteri dia. Ada satu isteri ustaz mengadu pada saya, suami dia ustaz, disepaknya isteri dia, menggelongsor isteri ni sampai tuah kati. Ustaz tu.
Kawan. Dia kata, Ustaz tolong nasihat. Dia tendangnya saya. Jangan kata bahawa orang agama tu baik. Nak tengok baik tak baik, cuba tengok isteri dia. Layan baik. Tuan di sini, bercakap je lemah lembut. Kalau makan di kedai kopi, sibuk nak belanja orang. Berebut nak belanja roti canai, capati. Tapi bila balik ke rumah, apa yang tuan-tuan bawa balik untuk isteri tuan-tuan dan anak-anak tuan-tuan? Apa yang dibungkus? Apa pun tidak. Baik apa? Belanja kawan sunat. Belanja anak isteri wajib. Ini sibuk belanja. Simpan duit kamu. Duit kamu tak laku. Duit aku je laku. Tapi kenapa tak bungkus buat balik? Tom yam ke? Sate ke? Ini isteri buka pintu. Tak ada apa-apa abang. Ada apa? Ada apa? Ada apa? Tak baik ni suami macam tu. Suami yang jahat dengan isteri dia. Dan isteri yang paling baik ialah yang terlebih baik mereka itu bagi suami mereka itu. Perempuan yang paling baik ialah perempuan yang terbaik kepada suaminya. Makan minum dia jaga. Setengah orang makan minum suami tak jaga. Dia suruh mbah jaga. Tak pun dia suruh bibik jaga. I sibuk lah. Disuruhlah bibik masak untuk you. Itu yang bibik teman. Masa makan bibik teman. Bibik cedok. Mau tambah lagi mas? Oh boleh, boleh mas. Lauknya mas? Ya mas. Lama-lama? Mau tambah isi lagi mas? Oh boleh, sudah. Bila dia nak dekat bibik, kita mula marah ke bibik. Apa salahnya bibik urusan lain? Urusan sapu sampah, mok lantai bagi kat bibik. Tapi urusan untuk suami ni, mok bibik jaga. Kadang-kadang suami balik lewat, abang nasi dah ada kat dapur. Bawa tudung semua dah ada. Ais pun saya dah buat lah peti sejuk. Pandai lah ambil. Saya nak tengok susuk ni. Dia sibuk tengok susuk. Suami buka tudung makan seorang-seorang. Tak aci tuan-tuan. Dah makan pun tunggu. Tengok muka suami tu. Suami nak makan malu. Jangan tengok muka aku, malu lah. Allahu Akbar tuan-tuan. Ni hak isteri baik ni. Dan terangkatlah bagi tiap-tiap perempuan daripada darjatnya, tiap-tiap siang dan malam pahalanya macam 1000 orang yang mati syahid dalam perang agama Allah. Jika dia sabar dengan kerana suaminya dan sabar kerana Allah. Orang perempuan tak payah perang sabilillah. Berperang dengan suami cukuplah. Sabar dengan kerana suami itu dapat pahala syahid. Tak tahulah ustaz, suami saya ni ustaz. Saya ni dah pakai tudung, dah pakai baju mula ustaz. Kata, dia panggil pula, nak juga kata dia. Dia pun salah juga. Kadang-kadang isteri tak nak, tak larat lah abang. Buat macam mana? Suami berhajat. Kadang-kadang tak nak, dah lah. Setiap malam ni. Nak buat macam mana? Ubat tidur suami. Ni faham. Dapat pahala mati syahid. Maksudnya ustaz kalau dia buat sampai mati ustaz? Tidak. Lagi suami bercekik sama Allah tu pula? Tidak. Maksudnya layan suami ni dapat pahala syahid. Tak payah ada orang perempuan pergi angkat senjata lawan. Dia taat kepada suami dia. Dia layan suami dia. Dia sabar elok-elok. Pahalanya macam 1000 orang yang mati syahid. Ya Allah, untungnya orang perempuan. Sebab tu ramai laki-laki dah jadi perempuan. Jadi macam kita ni seronok ya. Tu jadi gatal nak jadi perempuan. Baik, dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bermula perempuan yang soleh. Ni tuan-tuan baca ni, tuan-tuan dengar betul-betul ni. Bermula perempuan yang soleh terlebih baik daripada laki-laki yang soleh. Pak tuan-tuan, saya dah kata tadi, orang perempuan bawa anak main masjid, anak-anak dia ikut dia tu. Suami pergi masjid bawa anak-anak kecil, suami saja naik di sini, anak kecil pergi ke sana. Beza tu. Tadi saya singgah di Rawang. Saya singgah di Rawang tadi. Pukul 3 lebih lah. Tak pukul 3 suku lebih kurang tu.
Saya tengok satu mak dukung anak tidur. Ikat kocang lagi anak. Yang bapak ni pergi ambil nasi. Saya tengok bapak ni ambil nasi sepinggan untuk dia. Kata. Lepas tu dia duduk relax. Isteri pula dukung anak pergi ambil nasi. Ambil pula. Bapak ni buat ada makan. Mak pergi basuh tangan. Satgi tak ribon sambil makan. Satgi anak. Dia kata, yang bapak ni tak ada apa-apa. Ya Allah, apa ni bapak ni. Sebab tu orang perempuan masuk syurga. Sebab tu kita dengan mak kita kena lebih 3 kali ganda daripada bapak kita. Itu dia depan mata saya tadi. Apa salahnya isteri makan, suami pegang. Tak apa-apa ada makan dia tak rokok relax. Yang anak ni duduk tak riba. Di mana nak suap, mana duduk riba anak. Apa salahnya dia pergi dukung anak ni? Ini tabiat. Tambah anak kecil. Kadang-kadang anak kecil ni tuan-tuan, dalam bab pelihara anak kecil ni, suami lebih sabar daripada mak. Ini kelebihan suami. Lebih sabar daripada ibu lagi. Pukul 2 pagi anak menangis malam. Bapak sabar. Tidur sabar semua tu. Tu tak ada lawan suami. Mak juga tak sabar. Bangkit juga. Mata duk pejam, duk suap. Duk suap susu. Mata pejam. Anak-anak. Sekejap ubah belah sini. Sekejap ubah belah sini. Mata duk pejam. Yang bawa tu sabar. Tak bangun-bangun nanti sabar. Mak ambil minyak telur sapu kat perut anak. Pergi tuang anak sakit perut. Bapak tu relax. Sabar sungguh bapak. Yang tu je kelebihan bapak bila-bila anak kecil. Kalau dia bangkit pun, kamu pergi senyap budak. Kalau tidak, lontar ke tingkap. Awak yang teruk sangat. Ni dia yang dia kata ni, perempuan yang soleh lebih baik daripada laki-laki yang soleh. Dia jangan duk hina bab orang perempuan. Kadang-kadang kita kata agama mereka kurang. Mereka agama kurang pasal tak boleh jadi imam. Agama mereka tu kita rasa rendah pasal mereka tak boleh jadi Bilal je. Mereka tak boleh jadi Amir je. Tapi kalau nak tengok daripada sudut yang lain, jauh banyaklah tuan-tuan. Mereka beranakkan kita. Mereka jaga anak kita. Mereka menyusu dengan darah mereka, dengan daging mereka. Kongsi makanan. Bukan setakat kongsi makanan dengan budak ketika budak sudah lahir. Ketika dalam perut pun mak kongsi makanan dengan budak. Sepinggan nasi yang isteri kita makan, dia kongsi dengan anak dia berapa banyak. Bukan mak saja makan nasi itu. Duk bahagi dekat zat kepada anak dalam perut. Tetapi bapak makan nasi, segala zat nasi untuk bapak seorang. Tetapi nasi yang dimakan oleh mak yang mengandung, kalau anak dia kembar, kongsi 3 tuan-tuan. Kalau anak dia kembar 4, kongsi 5. Subhanallah. Baik. Dan telah mengeluarkan oleh Ahmad dan Muslim daripada Ibnu Umar. Tak yang malam ni ustaz duk sokong pula orang perempuan pasal apa? Dia marah pula. Ni bukan saya sokong, dah sampai bab ni nak kata apa? Nabi kata, dunia ni penuh dengan kesukaan. Dan sebaik-baik kesukaan ialah perempuan yang soleh. Dunia ni penuh dengan kesukaan. Tengok apa pun suka. Giant tu, tengok luar pun seronok lah. Belum masuk dalam nanti. Kereta ni, tengok lambang pun suka lah. Belum bawa lagi. Rumah ni, tengok daripada luar tu pun dah seronok dah. Belum masuk tidur lagi. Baju ni tengok pun cantik dah. Belum pakai lagi. Kamera tu tengok pun dah berkenan. Belum beli lagi. Handphone tu ya Allah kita tengok pun geram. Belum ada lagi. Tengok saja pun dah geram. Semua dunia ni nikmat. Tetapi tak boleh lawan dengan nikmat perempuan yang soleh. Semahal-mahal handphone yang canggih, kadang-kadang handphone tu lah menjahanamkan kita. Bil beribu sebulan. Secanggih-canggih kereta yang kita beli, sekali elektronik dia rosak, tepuk dahi kita. Secanggih-canggih rumah yang kita buat, sekali orang main rompak,
Pasal rumah saya pun lawa, perempuan datang. Tak tenang tidur rumah kita malam-malam. Selawa-lawa televisen yang kita beli, anak pergi hempuk dengan guli, pecah 6,000 punya televisen. Tetapi isteri yang soleh, kalau kita susah, dia tolong kita. Abang kenapa menung pagi-pagi ni abang? Duit tak ada. Nak isi minyak motor. RM5 pun tak ada. Tinggal RM2.50 je. Apa isteri soleh buat? Tak apalah abang. Ambil duit saya lah. Orang dulu-dulu simpan duit kat sini. Dan zaman sekarang pun kalau nak selamat, di situlah tempatnya simpan. Tak bolehlah bawa beg tangan macam ni. Nak mana tu nak haji? Ke kedai nak bawa macam tu. Kena rabuk lah. Tak boleh dah simpan dalam poket baju kurung. Mai pasar raya orang seluk baju kurung makji. Tempat yang paling lama ialah di sini. Betul orang tua-tua dulu buat. Zaman sekarang tuan-tuan nak simpan duit, di situlah tempat dia. Cuma dengan selok depan peniaga tu. Kejap je, selok tu dah dengar. Ngangat. Okey kedai tu. Isteri boleh selok duit bagi kat suami dia. Kalau duit dia habis, isteri yang soleh boleh buka gelang bagi kat suami dia. Pilih jual abang. Nampak tak isteri soleh? Dia lebih baik daripada rumah, dia lebih baik daripada kereta, dia lebih baik daripada handphone, daripada kamera, daripada telefon bimbit. Perempuan yang soleh, dia takkan menyakitkan suami dia. Bila suami dia ada masalah, dia takkan kata itu lawak. Orang cakap dulu degil. Dia takkan cakap macam itu. Dia akan cakap, sabarlah abang, ni ujian daripada Allah. Dia tak ia pun benda dah berlaku. Sejuk hati suami. Isteri yang bukan soleh, bila suami dia jadi apa-apa, itulah orang cakap degil. Buat lagi, buat. Dia tunjuk jari kat muka lelaki tu. Lelaki dia kata gigit jari hang lagi kot. Isteri yang solehah, tenang suami. Sabar abang, ini ujian daripada Allah. Abang tenang, minta doa, kita sembahyang hajat sama-sama. Kita yakin Tuhan dulu kita bang. Ini yang kata isteri soleh, dia pujuk hati kita. Dia menenangkan jiwa. Dia pujuk hati kita. Bukankah macam kisah seorang suami yang pergi berniaga, bekerja cari wang, tinggalkan isteri dengan anak yang kecil. Tiba-tiba anak dia mati. Suami ni sayang sangat dengan anak. Bila anak dia mati, suami ni balik nak hantar telegram apa bukannya ada, post office ke telefon mesti itu. Bila suami dia balik, anak dah tak ada. Isteri ni pakai lawa-lawa, seksi-seksi, pakai gincu merah nyala, layan suami dia. Suami ni balik tengok isteri macam tu, terkejut. Terus tidur. Selesai tengok apa semua, abang, kalau orang bagi pinjam dekat abang barang, orang tu ambil balik, abang nak marah. Apa nak marah? Kan barang dia punya. Anak kita pun abang, siapa bagi pinjam? Allah bagi pinjam. Kalau Allah ambil balik, abang nak marah tak? Apa maksud kamu? Anak kita dah mati abang. Sabarlah banyak-banyak. Tuan, bayang tak seorang suami balik daripada luar, isteri tak cerita anak mati. Dia layan suami dulu. Rindu ke abang, ya Allah, rindu sangat abang. Bagi makan, bagi apa semua, pergi tidur dalam bilik, baru cerita anak mati. Berbeza dengan kita, suami turun benda kata, abang! Isteri ni bila cakap macam tu, suami ni rasa, hang tak cakap dekat aku, anak aku mati. Dia mengadu dekat Rasulullah. Dia cerita isteri dia buat macam ni. Kata Rasulullah, isteri kamulah isteri solehah. Itulah isteri yang baik. Menenangkan kamu, menyebarkan kamu, dan meredokan kamu dengan ketentuan Tuhan. Itulah nikmat dunia. Rumah kecil pun tak apa, asal dapat isteri solehah. Kereta buruk pun tak apa, asal dapat isteri solehah. Tak apalah bang, kereta kita tak ada aircon pun tak apa, buka tingkap. Tak apalah bang, jadi kita sampai. Soleh. Kalau abang tak nak buka tingkap pun tak apa, belilah kipas angin yang kecil tu. Yang warna biru tak kat depan tu. Kan dulu-dulu orang teksi macam tu lah. Saya seronok tu tengok kipas angin kecil. Bawah dia ada kalender, tarik koyak selai-selai. Saya suka tengok.
Kita dah ikut benda tu. Bangga tuan-tuan ada kipas ni. Kalau ada lagi sudah beli bukan kereta. Isteri dia kata, abang, yang ni ada pun cukup lah abang. Alhamdulillah. Tak ada pun janji tu sampai abang. Soleh. Kalau isteri tak soleh, ada kereta sedap, lawa, sedap macam mana pun tak jadi naik kereta. Tu lawak, kereta ni orang kena beli juga nampak mahal. Lagi besar pada kita. Tu lawak. Letihnya aku, ya Allah, kamu ni. Isteri yang soleh, kalau tuan-tuan beli dekat dia apa pun dia hargai. Walaupun tuan-tuan beli dekat dia jam murah aja, RM25. Cantiknya jam ni bang. Ya Allah, cantik sangat. Padahal saya bang. Dia menghargai apa yang tuan-tuan bagi. Tapi kalau isteri yang tak soleh, beli yang ini orang pakai. Dia sambil gelak dia bagi tuan-tuan. Yang kita beli kedai jam, dia 6 jam duk pilih ni. Beli kedai jam 6 jam dia tak tahu ni. Sampai-sampai ya ini ya Allah bang. Ini orang kampung ya bang. Sakit hati tu kan. Sebab tu Nabi kata, dunia ni cukup indah kalau tuan-tuan dapat isteri yang soleh. Suami balik malam-malam, dia dah tidur, dia jaga balik. Abang nak nasi. Abang duduk sekejap ya, saya buat air. Allahu Akbar. Hebat tuan-tuan. Dapat suami soleh pun bagus. Dia tak ketuk pintu rumah dia. Kata dia tahu isteri dia tidur. Dua-dua masing-masing jaga. Tapi kalau suami tak soleh, balik pukul 12 malam. Ni pagi apa ni? Isteri hang nama apa? Apa nak tuan-tuan? Nama isteri Seripak. Belik tengok. Cubalah bawa kunci spek. Saya takkan menyusahkan isteri saya, Ustaz. Saya tahu isteri saya letih jaga anak. Isteri saya penat kerja. Buka pintu pelan-pelan, masuk pelan-pelan. Ini tidak. Diterajahnya pintu. Pergi kok tingkat bilik isteri tu. Hoi, tidur pagi lah. Apa ni? Hoi. Jiran belah rumah buka tingkat. Apa hemat. Kan malu tuan-tuan. Rasulullah kalau isteri tak buka, dia tidur depan pintu tuan-tuan. Boleh bayang tak Nabi yang mulia buka serban dia, tidur depan pintu. Subhanallah. Kita nak tidur depan pintu pun boleh. Nak tidur dalam kereta pun tak apa. Buka aircon, buka tingkat sikit, bagi aircon keluar lama. Tidurlah, tak apalah. Isteri tak sedap. Dia nak mengamuk ke siapa? Jangan tutup sampai habis rapat pula. Tu esok pergi mati. Mati atas Ezor masuk dalam kereta. Dah 4 hari keluar dalam paper pula. Baik. Dan telah mengeluarkan oleh Imam Ahmad dan Muslim daripada Ibnu Umar. Dan telah mengeluarkan Ibnu Hibban dan Ibnu Majah daripada Abi Umamah dengan katanya, tiada memberi faedah oleh orang yang beriman kemudian daripada takut bagi Allah akan kebajikannya baginya daripada isterinya yang soleh. Seorang suami yang takwa kepada Allah, dia tak mengharapkan benda lain, melainkan dia mengharapkan mendapat isteri yang soleh. Tu saya tuan-tuan. Nabi kata siapa-siapa yang dapat isteri yang soleh, kayalah suami itu. Ulang balik. Orang yang dapat isteri yang soleh, kayalah suami itu. Segenap tubuh badan isteri itu dia boleh rasa. Daripada hujung rambut sampai hujung kaki, suami ini boleh rasa isteri dia. Tetapi kalau dia dapat isteri yang tidak soleh, tak dapat rasa tuan-tuan. Nak pegang pipi pun tak dapat. Awak, kita pakai krim ni. Mahal ni, awak nak pegang-pegang pula. Ya Allah, tak boleh pegang pipi ni. Dia pakai krim, whitening cream, night cream, segala-gala krim belakang. Yalah, pergilah basuh. Malam ni kan ni, tak ada malam. Orang beli mahal ni baru 3 hari. Treatment ni 3 hari, awak tahu tak? Sabarlah kejap, tak akan lari gunung dia kejar kata dia. Habis 3 hari dia bertimun. Atau bila yang boleh ni? Awak yang kita buat ni pun untuk awak tahu. Awak tahu tak? Bila pipi ni elok, tak ada jerawat, tak ada apa-apa, awak juga bangga. Sabarlah. Takkan lari gunung dia kejar. Tuan-tuan takkan boleh sentuh tu. Tu yang payah.
Nak belai rambut. Awak. Nampak? Rambut ni perlu rebonding tau. 3 hari tau. Ni musim. 3 hari lagi bila boleh? Tapi isteri solehah tuan-tuan tak ada masalah. Jalan je lah. Nak pegang apa pun tak apa. Nak beranak tiap-tiap tahun pun tak apa. Isteri yang tidak soleh, abang, 2 ni cukup ya. Laki dah dapat, perempuan pun dapat. 2 ni cukup abang. Saya tak nak lah. Okey? Okey? Kalau awak nak, awak lain talib. Tu yang jadi miskin hidup. Saya kata tadi, isteri yang soleh jadi kaya suami dia. Takkan minta sesuatu benda yang takkan mampu suami dia sediakan. Dia akan berpada mencukupi dengan apa yang suami dia sediakan. Kayalah suami itu. Dan kata ada lagi, maka menyuruhlah oleh suaminya, nescaya mengikutlah akan perempuan itu. Apa dia ciri-ciri isteri soleh? Kitab ni sebut ciri-ciri isteri yang soleh. Apa yang suami suruh, dia ikut. Apa yang suami suruh, dia ikut. Subhanallah. Dia akak-akak isteri-isteri, cuba tengok sekarang ni ikut ke tidak apa yang suami suruh. Yang kedua, dan jika memandang ia kepadanya, nescaya menyukakan suaminya. Ciri yang kedua isteri soleh, bila suami tengok isteri, suami suka. Bukan dengan sebab bersolehnya itu, bukan dengan sebab lawanya itu. Suka sebab isteri ni sentiasa bermanis muka dengan suami dia. Malam-malam balik, petang-petang suami balik, isteri sambut di tempat, di muka pintu. Assalamualaikum bang. Ambil beg, sediakan makan. Abang nak minum ke, nak makan ke dulu, nak mandi ke dulu? Ya Allah, hebat. Abang malam ni kita pergi kuliah maghrib Ustaz Kazim ya? Okey. Suka. Sentiasa manis muka. Abang raya ni nak balik rumah siapa? Rumah abang ke rumah saya? Rumah abang? Okey. Ya Allah. Untunglah tuan-tuan dapat. Ya Allah. Tak tahulah tuan-tuan ni nak jadi macam ni. Kalau tuan-tuan dapat ni tak bersyukur lagi, tak tahulah. Sebab itu Sayyidina Ali bila nak nikah lain, Nabi tak bagi. Sayyidina Ali jumpa Rasulullah. Saya nak kahwin lagi seorang, wahai Rasulullah. Kata Rasulullah, kalau kamu nak kahwin lagi seorang, ceraikan anak aku Fatimah. Jangan. Kalau nak kahwin, ceraikan Fatimah. Sebab Fatimah ni tuan-tuan, dia seorang, dia melayan Sayyidina Ali macam 4 orang layan satu suami. Layanan Siti Fatimah kepada Sayyidina Ali macam 4 isteri layan suami seorang. Boleh bayang tak macam mana? Kalau dia buat salah kepada suami dia, Fatimah pusing suami dia, minta maaf. Lari keliling, abang maafkan saya. Selagi mana abang tak maafkan saya akan pusing keliling abang. Siti Fatimah, kalau dia buat roti masakkan untuk suami dia, daripada gandum, dia boleh tumbuk, dia boleh kisar sampai jadi tepung. Masak jadi roti, suami makan. Daripada gandum tuan-tuan. Kita bungkus roti 3, lelaki nak makan 3 bungkus. Siti Fatimah kisar gandum, nak buat tepung. Kamu nak kahwin lain Ali? Kalau macam ni, tinggalkan anak aku. Cerai tapi lah kahwin lain. Tak jadi kahwin lain tuan-tuan Sayyidina Ali. Sebab layanan isterinya Fatimah sangat hebat. Jadi apa sebab? Tuan-tuan faham sebenarnya ni kisah daripada Siti Fatimah. Kalau isteri takut suami nikah lain, tolong layan suami macam Fatimah layan Ali. Kalau tuan-tuan dah dapat isteri tuan-tuan macam Fatimah, apa sebab nak kahwin lain? Apa sebab? Ini kena cari jawapan. Apa sebab? Begitu juga isteri. Apa sebab nak larang suami kahwin lain? Kalau kamu tak nak layan suami kamu, tak nak layan, makan tak pernah tengok, pakai tak pernah tengok, kasih sayang tak pernah bagi, tidur tak pernah nyapa, rumah tak pernah. Ya Allah, tiba-tiba suami kamu nak kahwin lain, kamu hambat dia dengan kerih, dengan pistol. Baik. Dan yang terakhir, 9:40 dah. Baik.
Yang terakhir, mana ada tu yang terakhir tak jumpa lagi pula. Dan apabila ia bersumpah, nescaya ia memberi kebajikan kepadanya. Yang ketiga, tanda-tanda isteri yang taat, isteri yang soleh. Kalau dia bercakap, bercakapnya adalah sentiasa benar. Dan yang keempat, tanda-tanda isteri yang taat. Apabila suami tidak ada, nescaya dia memeliharakan dirinya, memeliharakan harta suaminya. Dia bela sungguh-sungguh bila suami dia tidak ada. Ada 4 ciri-ciri wanita soleh. Yang pertama sekali ialah bila tengok, suami tengok, suka. Yang kedua, taat kepada suaminya. Yang ketiga, bila bercakap, dia benar. Dan yang keempat, dia memelihara harta benda dia bila suami dia tidak ada. Mengeluarkan oleh Ibnu Ali dan Rafi'i daripada Abi Sa'id, sesungguhnya suami apabila memandang ia kepada isterinya dan isteri memandang kepada suaminya pula, dua-dua saling tengok-tengok dengan penuh kasih sayang, maka meneleklah Allah akan mereka itu, meleleklah Allah Ta'ala akan mereka itu dengan telek rahmat, dengan telek kasih sayang. Hari ni tuan-tuan tengok lagi isteri tuan-tuan. Tengok dan suka. Jangan tengok dan benci. Dia tu tak ada dapat rahmat. Tengok dan suka. Abang tengok kamu muda lah. Ya tengok abang macam tu juga. Sambil duduk makan kopok lekor tu. Tengok sama tengok dengan suka tu, Allah pandang dua-dua orang ni dengan pandangan rahmat. Jadi yang mana belum kahwin ni cepatlah kahwin. Rugi tuan-tuan, pahala kurang. Tengok isteri pahala, tengok suami pahala. Masa suami nak pergi kerja, naik kereta, isteri babai dekat pintu pagar. Babai bang, suami pun babai. Buat lebih. Buatlah tuan-tuan. Malu apa? Abang bye-bye. Bye-bye. See you. Rasa nak balik cepat tuan-tuan. Nak pergi kerja ke tak kerja ni. Ini tak ada ngantuk. Suami buka aircon, tutup gelap. Cermin gelap pula. Isteri pula tutup pintu pagar pun tidak, sebab pintu pagar tutup sendiri. Sebab tu untung pintu pagar manual tuan-tuan. Kumang-kumangnya isteri belum tutup. Tapi sekarang ni semua automatik. Okey apa? I pergi dulu. Okey. Pintu automatik, pintu pagar pun automatik. Patut-patut asal macam dulu balik. Penuh si sayang. Ya, abang nak pergi kerja ni ya. Isteri pun datang, cium tangan suami. Bila suami nak keluar kereta, isteri buka pintu pagar. Suami keluar, dia bye-bye. Bye-bye. Bye-bye bang. Assalamualaikum. Jumpa lagi petang ni. Suami, isteri tutup rumah. Kan bahagia. Tengok dengan penuh kasih sayang. Mungkin dalam sedikit masa nanti, isteri pula yang pergi kerja, suami je bye-bye. Sebab suami menjadi suri rumah. Berkembang je. Bye-bye ya. Dia pula pergi tutup. Dia juga pergi dekat isteri pergi kerja. Benda ni pun akan berlaku ni tuan-tuan. Suami kena buat kerja, saya kilang tutup. Isteri cari rezeki. Yang kedua kata dia, maka apabila mengambil ia akan tangannya, nescaya gugurlah segala dosa pada kedua-duanya, sebilang-bilang anak jari, segala anak jari kedua-duanya. Kita sekarang masalah ada air semayang. Turun tadi pun tak pegang isteri, sebab ada air semayang. Pada air berlambak di bawah. Apa salah pegang? Keluar pada parking kereta di sana tu. Berjalan daripada hujung sana nak main ke surau, apa salah pegang tangan? Tuan-tuan pegang tangan isteri tuan-tuan, gugur dosa daripada celah-celah jari ini. Sebab tu saya cukup seronok kalau tuan-tuan main naik motor. Wih, seronok tuan-tuan. Dia peluk tuan-tuan di pinggang. Berapa banyak pahala tuan-tuan dapat. Gugur dosa tuan-tuan.
Ataupun isteri bawa, suami duduk belakang. Suami pula banyak. Dosa gugur tuan-tuan. So, sebab tu saya kata yang mana bila kahwin. Pahala banyak. Naik kereta, gear auto, lagi senang. Belah ni pegang steering, belah ni pegang tangan isteri. Lagi senang. Kalau gear manual tak, sayang kereta saya bukan tu. Gua manual pun boleh. Tak ada masalah gear manual. Ambil tangan isteri, tak atas gear. Salah. Pun boleh tuan-tuan. Ya Allah. Tengok tali mesin, pegang tangan. Ni, malam ni cerita apa? Piramli ke apa ke? Gusti ke apa ke? Tengok. Jangan malu. Kita ni masalah malu ke anak, malu ke bapak, malu ke pak mertua. Akhirnya kita tak dapat pahala pegang. Jadi kita nak balik tak lagi, nak pergi kereta dua-dua orang tu, tolonglah pegang. Masalah kita tak semayang isyak dah. Dah habis semayang dah. Tadi kita ada alasan untuk semayang tadi. Kita tak pegang. Balik dah lagi tak ada alasan dah. Takkan tuan-tuan tak nak gugur dosa? Paling senang. Masuklah rumah lagi, pegang tangan dua-dua orang. Masuklah bilik tidur, pegang tangan dua-dua orang. Ya, dia pergi dapur, pegang tangan dua-dua orang. Ya Allah. Ustaz ada buat ke Ustaz? Pasal saya buat lah, saya cakap. Pasal saya mengajar. Kadang-kadang anak komplain, mak tak malu. Biarlah. Saya kadang-kadang dengan isteri menyanyi tuan-tuan, dua-dua orang masak. Hari cuti-cuti, dia cuti, saya cuti, pergi masak dua-dua orang. Menyanyi. Tu lagu 1960. 1960 cerita isi neraka. Ahmad Mahmud dengan Rahmah Rahmat. Kalau hati sudah suka, semua indah saja. Itukah tanda bunga kasih bermula di dalam jiwa. Itu isteri nyanyi, Rahmah Rahmat. Saya yang duduk di dapur ni sambung. Memang benar kata itu. Anak ni tengah duduk depan, empat orang mari tengok. Boleh buat, apa salahnya menyanyi? Apa salahnya tuan-tuan? Tua-tua lagi kena rapat. Sama kita ni tua-tua semput. Sakit dada, angin tarik, angin medu. Rasa duk senok nafas ni. Isteri tidur dalam bilik, suami tidur atas kusen. Tu yang mati seorang-seorang. Jadi tua-tua ni lagi kena rapat. Anak dah tak ada. Anak masuk semuanya asrama. Tinggal kita berdua di rumah. Apa lagi nak jauh-jauh? Malu tak? Tak ada malu untuk pahala. Untuk pahala tak ada malu. Isteri kita halal. Yang kita sekarang ni yang tak malu masa haram. Cuba tengok anak dara dengan anak-anak turunan masa haram. Dia buat semua benda haram. Waktu belum boleh pegang, dia pegang. Rapak serapak-rapaknya. Naik motor, rapak serapak-rapaknya. Merekat perempuan. Potong kereta kita. Ya Allah. Dua-dua tu macam duduk olahraga. Macam dua-dua orang duduk olahraga motor. Ya Allah. Baik usah beli seat, beli raga je motor. Kan dia pakai pun seat. Tapi bila dah halal, dah kahwin, suami duduk olahraga. Isteri duduk hujung, pegang carrier, pegang. Tengah-tengah ni lapang pula. Ni yang kita kena ubahlah tuan-tuan. Ya. Kita baca daripada hadis ini, tengok saja pun dapat pahala, pegang pun dapat pahala, malah gugur dosa daripada celah-celah jari tuan-tuan. Baik, benda ini kita akan sambung lagi pagi besok insya-Allah pada kuliah ijtimah kita pada pagi besok. Okey? Baik, ada apa-apa soalan? Tak ada ya? Baik, saya rasa gitu saja insya-Allah. Banyak permintaan yang saya dah buat CD tentang perubatan kalam Allah itu, kita boleh ambil di bawah untuk perubatan untuk anak-anak degil, untuk suami degil, isteri degil, untuk pagar rumah, untuk sihir, untuk anak yang menangis malam, suami yang menangis malam. Ya. Tuan-tuan boleh belilah. Baca ikut peraturan. Kalau saya kata 70 kali ulang, 70 kali lah tuan-tuan baca. Kalau 120 kali ulang, 120 kali lah tuan-tuan ulang.
hilang barang ke, hilang duit ke apa ke, insya-Allah ada rezeki tu aku pulangkan balik, termasuk Angin Ahmad yang kena baca ni. Ada 2 kaset yang terbaru yang saya bawa untuk tuan-tuan, CD yang terbaru ni. Jadi tuan-tuan boleh amalkan untuk amalan sehari-harian tuan-tuan. Saya minta maaf jika terkasar bahasa. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.